Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel aku. Pada video kali ini aku akan sharekan pengalaman aku sepanjang aku menggunakan Mac Mini M1. Dan sebelum ni aku ada juga review berkenaan dengan masalah-masalah yang berlaku sepanjang aku menggunakan Mac Mini M1. I shouldn't be standing with a heart that's so heavy. I shouldn't be up with all the weight that I carry. Don't know if it's right, but I'm sticking with you. You're the one I wait for, even though I hate every time you leave me to my fate. You're the one I... So, sampai ke hari ni kiranya dah 9 bulan aku menggunakan Mac Mini M1. So far aku boleh katakan agak berpuas hati juga sepanjang aku menggunakan Mac Mini M1. Disebabkan sebelum ni aku menggunakan MacBook Pro tahun 2013 sebagai sistem utama aku untuk aku buat kerja-kerja editing. So dekat situ aku dapat kelainan yang baru dekat prosesor M1. Sebab sebelum ni aku pernah jugalah guna Mac yang berasaskan Intel, macam iMac daripada medium ke high spec, Mac Pro daripada medium ke high spec. Tapi itu masa aku kerja dengan company orang dululah sebagai video editor. Apapun aku sebenarnya tak boleh juga nak comparekan Mac Mini M1 dengan iMac ataupun Mac Pro. Even MacBook Pro tahun 2013, sebab model tahun 2013 tu dah agak lama. Mungkin dekat situ ada perbezaan spek yang agak ketara. Aku just nak comparekan dalam situation aku macam sebelum ni aku pakai MacBook Pro tahun 2013. And after that, bila aku dah pakai Mac Mini M1, aku nak tunjukkan apa perbezaan dia dalam situation aku. Persoalan dia, adakah Mac Mini M1 ni berbaloi? Yes, bagi aku memang berbaloi. Tapi depends dekat situation korang macam mana. Okay, kenapa aku cakap berbaloi dalam situation aku? Aku beli Mac Mini M1 dengan harga RM3,000. Spek yang aku dapat agak memuaskan, which is 8 core CPU, 8 core GPU dengan 8GB RAM. Dan nak dibandingkan dulu masa aku beli MacBook Pro tahun 2013 dengan harga RM lebih kurang 5,500 and hanya didatangkan dengan spek yang agak medium dan basic, which is Intel Core i5 dual core, 8GB RAM dengan 1.5 GPU kalau tak silap aku, Intel Iris. So, bila aku dah buat benchmark dekat kedua-dua Mac yang aku pernah pakai, which is MacBook Pro tahun 2013 dengan Mac Mini. So, dekat situ aku dapat rasakan yang Mac Mini M1 lagi better performance berbanding MacBook Pro yang aku pernah pakai sebelum ni. That's why aku kata untuk situation aku ianya sangat berbaloi. Okay, katakanlah korang comparekan dengan Mac Mini yang sebelum ni. Kalau tadi aku comparekan dengan MacBook Pro tahun 2013 and kita comparekan dengan Mac Mini tahun 2019, katakan yang version Intel. Kalau kita boleh tengok dari segi benchmark, Mac Mini M1 still dekat atas dari segi dia punya performance dia. And aku nampak dekat situ dia macam agak jauh beza jugalah dengan Mac Mini yang pakai version Intel sebelum ni. And price untuk Mac Mini yang sebelum ni yang menggunakan Intel lagi mahal berbanding Mac Mini M1. Dan of course lah, masa mula-mula pelancaran dia, aku agak terkejut kenapa Mac Mini M1 lagi murah. Mungkin yang tu chip yang Apple buat sendiri, daripada dia nak ambil orang lain punya chip, apply dekat dia punya hardware. Maybe pendapat aku lah dekat situ, dia boleh jimat cost dari segi everything lah berkenaan dengan chip tu sendiri. Dari segi fan ataupun cooling system, of course lah, sebab sepanjang aku buat editing, penggunaan CPU memang sangat-sangat maksimum, membuatkan suhu meningkat naik. Tapi sepanjang aku buat editing dekat Mac Mini M1, aku tak pernah dengar lagi bunyi fan yang agak bising. Dan paling maksimum CPU dia pergi pun, even suhu dah sampai 80 hingga 90 darjah Celsius, dia still bagi aku macam senyap. So aku try check dia punya RPM sekitar 1500 hingga 2000 sahaja dengan suhu 80 hingga 90 darjah Celsius. Itu kalau MacBook Pro tahun 2013 yang aku pernah pakai sebelum ni, untuk suhu 80 hingga 90 darjah Celsius, RPM akan boost sampai 6000 RPM. Memang agak bising. Tapi kalau Mac Mini M1 tu dekat situ dari segi efficientnya cooling system dia sendiri, maybe dia membuatkan dia jadi senyap. Cuma dari segi RPM untuk MacBook Pro tahun 2013 boleh pergi sampai 6000 RPM. Tapi dekat Mac Mini M1 boleh pergi sampai 4000 RPM saja. But dekat situ aku check balik, rupanya untuk penggunaan RPM dekat Mac Mini M1 memang sangat-sangat kurang. So maknanya dia tak perlukan RPM yang sangat tinggi untuk maintainkan suhu chip M1 ni.
Dari segi software compatibility yang macam aku cakap sebelum ni, ada beberapa software lagi yang tak fully optimized untuk chip M1. Masa M1 mula-mula release dulu, banyak software developer yang still tengah buat lagi diorang punya software untuk chip M1. Tapi lepas beberapa minggu, beberapa bulan, banyak dah software yang diorang buat untuk support dekat processor M1. Yang mana ada plan nak beli Mac yang menggunakan chip M1, korang jangan risau, korang still lagi boleh guna ataupun install Intel punya software. Tapi dia akan run software Intel yang korang install tu dalam Rosetta 2. That's mean masa first time korang install Intel punya software, secara automatik akan keluar pop-up untuk install Rosetta 2. Cuma dekat sini ada a bit problem bila aku menggunakan software Intel, which is macam Premiere Pro. Bila aku buat editing dengan rendering, suhu dia macam tak naik. Sedangkan bila aku buat editing dengan rendering dekat Final Cut Pro yang memang full optimized untuk M1, suhu akan naik dan penggunaan CPU memang sepenuhnya. So dekat sini aku nak bagi tahu yang Premiere Pro sebenarnya tak ready lagi untuk fully optimized dekat M1. Yang aku pakai sekarang ni Premiere yang version Intel. That's why Premiere Pro yang version Intel, bila kita pakai dekat M1, kita tak dapat rasa full performance dia. Tapi bayangkan bila Premiere Pro dah ready untuk full optimize dekat M1, dari segi performance aku jamin dia akan better daripada sekarang ni. Even sekarang ni pun aku dah rasa dia memang perform. Dari segi masalah, aku rasa dia just berlaku masa mula-mula aku beli. Lagipun masa mula-mula aku beli Mac Mini M1, time tu 3 minggu selepas Apple release. And masalah yang aku pernah kena sebelum ni dekat Mac Mini M1, contoh macam Bluetooth connection, kadang-kadang dia disconnect, kadang-kadang dia reconnect balik. And ada beberapa glitch dekat software yang menggunakan base Intel. Tapi yang paling teruk yang pernah aku kena adalah screen hijau. Contoh macam bila aku tengah tengok YouTube ataupun aku tengah buat editing, tiba-tiba screen akan freeze sekejap dalam masa 2-3 saat macam tu. And dia terus keluar screen hijau. Lepas tu sistem akan restart. Yang tu adalah yang paling teruk pernah aku kena. Cuma masalah screen hijau ni dia kena dekat aku maybe sebulan sekali kot. Tapi yang tu beberapa bulan lepas. So far sekarang ni aku rasa dah tak ada dah. Sejak Apple keluarkan update demi update untuk macOS. So masalah tu dekat aku dah tak ada dah sekarang ni. Adakah aku rasa berpuas hati dekat Mac Mini M1? Jawapan dia, yes. Disebabkan situation aku yang aku dah explain tadi. Cuma ada a few minor problems sepanjang aku menggunakan Mac Mini M1 dalam 9 bulan ni. Tapi bagi aku dapat rasakan masalah tu just masalah software. So maybe Apple akan fix masalah ni hari demi hari dengan update yang diorang keluarkan. And untuk korang yang mana baru nak plan beli Mac Mini M1 ataupun MacBook Pro M1 ataupun MacBook Air M1, korang kena selidik dan fahamkan apa situation korang dan kenapa korang kena beli Mac yang menggunakan prosesor M1. Dreaming about the good days when you put me first, baby. When you used to call me just to say that you miss me. Don't know how we got here, but I blame you. And I blame myself just for sticking with you.